Saya ingin membentangkan topik kita, yaitu teknologi maklumat dan komunikasi bergerak, Kesempatan Nasional di Malaysia bawa tema isu semasa ICT. Tajuk kajian kami ialah Jago Cyber Pemusnah Keharmonian Masyarakat Malaysia. Sekarang saya ingin memberi pengenalan tentang jago cyber. Jago cyber ialah seorang yang tidak dapat meluahkan kemarahannya melalui keganasan fizikal disebabkan memiliki kelemahan fizikal, kekurangan keberanian atau sabitan dalam kehidupan sebenar. Sebenarnya mereka meluahkan emosi melalui medium berasaskan teks internet. Biasanya, mereka sanggup menggunakan kuasa yang disemai dalam senjata untuk melaksanakan kematian dan kemusnahan dalam erti kata yang tegas metafora ke atas musuh-musuhnya dengan identiti maya lain yang ditemui dalam internet. Pada masa ini, bersama dengan peningkatan jago cyber, mereka telah memberi kesan buruk yang akan menjejaskan keharmonian masyarakat kita. Tindakan jago cyber ini merupakan tindakan agresif di mana ianya ditarifkan sebagai gangguan kelakuan secara fizikal atau mental atau tingkah laku membahayakan orang lain. Kami telah melahirkan dua persoalan tentang masalah ini, iaitu apakah isu-isu yang disebabkan oleh jago cyber dalam media sosial dan bagaimanakah isu-isu tersebut menjejaskan masyarakat Malaysia. Dalam kajian ini, kami telah fokus dalam dua isu, iaitu isu buli cyber dan penyebaran berita palsu. Dalam isu buli cyber, tindakan ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu gangguan seksual, perkauman, penampilan intelektual dan politik. Selain itu, bagi isu penyebaran berita palsu, jago cyber menyebarkan khabar ain yang boleh menghancurkan nama orang lain atau berlakunya konflik yang besar antara organisasi atau bangsa. Kedua-dua isu ini amat serius dalam masyarakat Malaysia kerana senario ini akan menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat antara kaum. Oleh itu, kajian ini amat penting untuk dikaji supaya masyarakat Malaysia mempunyai kesedaran terhadap isu ini. Jadi, masyarakat Malaysia akan berjuang bersama terhadap jago cyber untuk mempertahankan keharmonian masyarakat kita tanpa mengira kaum dan bangsa. Cara khususnya kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti perlakuan jago cyber yang menyebabkan kesan buli cyber berleluasa dalam kalangan masyarakat. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti jago cyber telah menyebabkan kesan penyebaran berita palsu bermahajarela dalam kalangan masyarakat. Tujuan kajian literal ini adalah untuk melihat secara dekat mengenali objektif yang memfokuskan kepada kesan buli cyber dan penyebaran berita palsu. Yang pertama adalah artikel impak penyebaran berita palsu melalui sosial media terhadap masyarakat. Kajian kes mahasiswa Universiti Tun Hussein On Malaysia 2020. Berdasarkan kajian yang dilakukan ini, penyelidik mendapati pendedahan maklumat negatif dan palsu yang berterusan akan mempengaruhi cara seseorang itu berfikir, bertindak dan menyelesaikan konflik. Selain itu, isu ini akan membahayakan keselamatan negara. Hal ini kerana apabila menyalahgunakan jalur lebar atau internet dengan menyebarkan banyak maklumat dan berita tidak benar akan menyebabkan sesebuah negara terancam oleh negara luar yang lebih berkuasa dengan mengetahui tentang kelemahan-kelemahan negara bangsa tersebut dan mengambil kesempatan. Yang kedua adalah jurnal buli cyber, impak emosi dalam kalangan pelajar UKM 2019. Berdasarkan kajian yang dilakukan ini, penyelidik mendapati terdapat beberapa tema yang boleh dipercakapkan melalui kesan buli cyber, antaranya kesan dari segi emosi, kesan fizikal dan psikologi. Perlakuan buli cyber yang agresif boleh menyebabkan mangsa berhadapan masalah emosi seperti gelisah, kemurungan dan tekanan. Terdapat juga mangsa buli cyber hilang selera makan, insomnia, gangguan tidur sehingga berlaku gangguan perhubungan sosial di mana tidak mahu berjumpa dengan orang lain. Terdapat dua cara kajian yang digunakan oleh kumpulan kami, iaitu kajian kuantitatif serta kajian kualitatif. Pertama sekali, kajian kuantitatif telah menggunakan maklumat atau data yang bersifat kuantitatif. Dengan itu, kami telah menggunakan kaedah soal selidik yang dijalankan dalam bentuk borang Google atau dikenali sebagai Google Form. Selepas soalan-soalan telah ditetapkan, kami mengedarkan pautan borang Google ini kepada responden melalui aplikasi WhatsApp, Facebook dan Telegram. Selepas itu, maklumat data yang diperoleh melalui borang Google ini
akan dianalisis dalam dua bentuk cara, iaitu carta pie dan carta bar. Kaedah kajian yang kedua ialah kajian kualitatif. Kumpulan kami telah menjalankan temu bual berstruktur bersama responden secara individu. Temu bual berstruktur bermaksudnya penemu ramal akan menjalankan temu bual yang terperinci berdasarkan soalan yang telah ditetapkan. Penemu ramal telah menanyakan soalan yang selaras kepada setiap responden supaya maklumat yang diperoleh tidak terbeza. Akhir sekali, hasil dapatan yang diperolehi akan dianalisis dalam bentuk catat. Saya akan membentangkan analisis dapatan kajian. Berikut adalah demografi responden. Kajian ini telah dijalankan ke atas 100 responden, tidak mengira umur, jantina, tahap pendidikan dan bangsa. Menurut data soal selidik yang telah kami jalankan, terdapat 57 orang responden adalah dari jantina perempuan, manakala 43 orang responden pula adalah dari lelaki. Dalam skop umur pula, terdapat 71% responden adalah umur dalam lingkungan 21 hingga 25, manakala umur 15 hingga 20 adalah jumlah yang kedua tertinggi, iaitu dalam 21% responden. Akhir sekali, 4% responden adalah umur dalam lingkungan 26 hingga 30 dan 30 ke atas. Carta yang seterusnya menunjukkan 66% responden tahap pendidikan mereka adalah dari ijazah pertama. Selain itu, 30% responden adalah dari pelajar pra-universiti dan setaraf. Akhir sekali, 4% responden adalah pelajar sekolah menengah. Manakala dalam skop bangsa pula, bangsa Melayu merupakan jumlah majoriti, iaitu 63% adalah dari bangsa Melayu. Manakala 30% pula adalah dari bangsa Cina, bangsa India pula dalam 6% dan bangsa Arab adalah 1%. Selanjutnya adalah pelakuan jago cyber menyebabkan kesan buli cyber berleluasa dalam kalangan masyarakat. Kajian ini telah menggunakan skala Likert di mana responden diminta menilai tahap yang mana mereka bersetuju dalam pernyataan yang telah diberikan. Carta yang pertama menunjukkan 49% responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Ini kerana dengan namanya disamarkan di media sosial, pelaku merasa bebas untuk menghujahkan segala pandangan tanpa batasan dan risau akan dirinya diketahui. Carta yang kedua menunjukkan 44% responden sangat bersetuju atas pernyataan yang telah diberikan. Ini kerana majoriti jago cyber suka melontarkan kata-kata kesat yang akan mengakibatkan seorang mangsa itu menjadi murung. Berdasarkan graf 3, majoriti 41% responden sangat bersetuju dan 14% responden sangat tidak bersetuju atas pernyataan di atas. Hal ini kerana dengan meluahkan perasaan marah kepada seorang individu di media sosial, daripada berjumpa secara bersemuka akan menghilangkan rasa beban marahnya. Tetapi, ini tidak bermakna dengan perbuatan sebegitu tidak dikategorikan sebagai pelakuan jago cyber. Ini kerana dengan perbuatan itu akan menimbulkan marah ke atas individu yang dimarahi dan lalu tercetuslah pengaduhan di media sosial. Graf seterusnya menunjukkan tahap persetujuan sebanyak 44 orang responden terhadap pernyataan tersebut. Hal ini kerana jago cyber sering menghujahkan pendapatnya tanpa membuat penyelidikan terlebih dahulu, lalu mencetuskan perdebatan yang berpanjangan di media sosial. Selanjutnya, graf 5 menunjukkan 42% responden sangat bersetuju, 22% setuju, 13% sangat tidak setuju dan akhir sekali 11% responden tidak pasti dan tidak setuju atas pernyataan yang telah diberikan. Hal ini kerana jago cyber merasa bosan dan dirinya tidak diberikan tumpuan perhatian yang penuh. Lalu, pelaku sengaja mengkomen gambar orang lain sebagai contoh, menghina tubuh badan fizikal orang lain. Dengan ini, pelaku akan dapat tumpuan perhatian yang penuh dari pihak netizen media sosial. Akhir sekali, ini membuktikan setiap pernyataan yang dikemukakan kepada responden adalah amat bersetuju bahawa pernyataan tersebut adalah ciri-ciri pelakuan jago cyber yang memberi impak buli cyber berleluasa dalam kalangan masyarakat. Bahagian C, jago cyber telah menyebabkan kesan berita palsu dalam kalangan masyarakat. Daripada kajian yang telah kami jalankan, terdapat 54 orang responden sangat setuju dengan pernyataan ini dan merupakan bilangan yang paling tinggi. Tempat kedua tertinggi pula adalah setuju dengan pernyataan ini, iaitu seramai 28 orang responden. Seramai 10 orang responden daripada jumlah keseluruhan sangat tidak setuju dengan pernyataan ini dan 6 orang responden pula tidak pasti dengan pernyataan ini. Jumlah responden yang paling rendah adalah 2 orang responden tidak setuju dengan pernyataan ini. Menurut data daripada graf bar ini, terdapat 67 orang responden sangat setuju dengan pernyataan ini dan merupakan jumlah responden yang paling tinggi. Tempat kedua tertinggi pula adalah setuju dengan pernyataan ini
iaitu seramai 20 orang responden, seramai 6 orang responden ataupun 6% sangat tidak setuju dengan pernyataan ini dan 5 orang responden pula tidak pasti dengan pernyataan ini. Jumlah responden yang paling rendah adalah 2 orang responden tidak setuju dengan pernyataan ini. Menurut data yang didapat dalam graf bar isu ketiga ini pula, seramai 56 orang responden sangat setuju dengan pernyataan ini dan merupakan jumlah responden yang paling tinggi. Tempat kedua tertinggi pula adalah sebanyak 31 orang responden setuju dengan pernyataan ini. Seramai 6 orang responden tidak pasti dengan pernyataan ini. Jumlah responden yang paling rendah adalah 4 orang responden sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Daripada graf bar isu keempat ini pula, dapat 64 orang responden daripada jumlah keseluruhan sangat setuju dengan pernyataan ini dan menumpahkan jumlah responden yang paling tinggi. Tempat kedua tertinggi pula adalah setuju dengan pernyataan ini, iaitu seramai 24 orang responden, seramai 8 orang responden tidak pasti dengan pernyataan ini dan 3 orang responden pula tidak pasti dengan pernyataan ini. Jumlah responden yang paling rendah adalah 1 orang responden tidak setuju dengan pernyataan ini. Menurut data yang terdapat dalam graf bar di atas, seramai 62 orang responden sangat setuju dengan pernyataan ini dan merupakan jumlah responden yang paling tinggi. Tempat kedua tertinggi pula adalah sebanyak 27 orang responden setuju dengan pernyataan ini. Seramai 8 orang responden tidak pasti dengan pernyataan ini. Jumlah responden yang paling rendah adalah 3 orang responden sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Kami berasa bersyukur dan berbesar hati kerana kami dapat menyiapkan kajian ini dengan jayanya. Tanpa galakan dan dorongan daripada ibu bapa, isyarat dan rakan-rakan pasti sukar bagi kami untuk menyiapkan kajian ini. Refleksi selepas menyelesaikannya sangat menarik kerana kami tidak menyangka bahawa kami telah melakukannya dengan baik dan menyiapkannya dalam tempoh yang ditetapkan. Namun, terdapat beberapa masalah yang kami hadapi semasa menjalankan kajian ini. Antaranya, berlaku kekeliruan mengenai cara atau kaedah yang betul apabila hendak melakukan kajian tersebut pada fasa awalnya. Namun yang demikian, masalah ini dapat diatasi setelah kami berjumpa dengan pensyarah. Penerangan dan maklumat yang diberikan amat jelas dan mencukupi yang mana telah membantu kami dalam melaksanakan kajian ini. Selain itu, kami juga sukar mengendalikan soal serudik dan terhubung dengan pelajar lain secara bersama kerana keadaan yang tidak memungkinkan seperti pandemik COVID-19 yang melanda di negara ini. Tetapi masalah ini dapat dibendung dengan menyediakan borang soal serudik secara atas talian dan melakukan teknik temubual yang tidak bersekutu. Dengan kerjasama ahli kumpulan yang lain, akhirnya kajian ini dapat disiapkan. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak dalam menyelesaikan kajian ini. Rumusannya, banyak perkara yang telah kami pelajari semasa menjalankan kajian ini. Antaranya, kami mempelajari bahawa pentingnya etika dan peradaban yang betul dalam penggunaan media komunikasi kontemporari. Media berperanan penting dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat Malaysia dan menjadikan mereka lebih peka pada keadaan sekeliling serta mengeratkan hubungan sesama individu. Hal ini sangat bermakna kepada kami kerana selain menyiapkan kajian ini, kami juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang isu semasa yang berlaku di negara kita. Kehadiran jago cyber atau keyboard warrior dapat dirasai seluruh pengguna media apabila berlakunya sesuatu isu. Tindakan polis cyber memudahkan seseorang itu menerima tekanan cyber terutama menerusi komen yang diberikan daripada segenap masyarakat dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah mangsa. Selain itu, wujudnya berita palsu yang direka semata-mata untuk menarik perhatian netizen atau masyarakat sehingga menjadikannya isu hangat atau trending. Situasi ini sangat membimbangkan kerana ada berita yang bertujuan mewujudkan kebencian dan provokasi dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Keadaan ini amat bahaya pada negara kerana Malaysia mungkin tidak lagi dihormati di mata dunia kelak. Oleh itu, masyarakat haruslah berhati-hati dan sentiasa ingat akan kesan-kesan itu tersebut supaya persengketaan antara kaum dapat dielakkan dan hidup dalam keadaan aman damai dengan berbuat baik dan saling menghormati sesama masyarakat.